Selamat pagi. So, untuk penerangan kali ini, ini adalah kira taklimat ringkas. Ini kira first time ya join untuk MPU. Yes, betul-betul Okay, first time. Ya. Ya. Offer subtrust apa ya? Daya usaha inovasi Doodle Art. Tajuk dia? Doodle Art. Doodle. Okay. Yes. Interesting lah. Okay. Okay, anyway, saya skip ini. Okay. Kira ini objektif bengkel. Mhm. Okay, ni actually sepatutnya ada TOT lah. Okay, ini for trainers. Tak tahu kenapa pihak. Saya dah tanya Dr. Ida, dia kata dia dah bagi kira TOT tu masa team building hari tu. Kan? Betul. Kan? Oh, Dia ada betul. attend. Ada. Cuma bila saya tengok ringkasan tu terlampau short lah. Okay. Teringkas. Cuma yang ni yang saya juga, ada sebahagian juga dia punya slide yang saya share dengan pelajar. Tapi bukan yang khas untuk facilitator lah. Sebab dalam tu ada dia punya proses semua. Nanti saya akan tunjuk dan saya akan share contoh-contoh slide yang saya share, saya terangkan dengan student, itu pengenalan, taklimat pengenalan pada subtrust ni lah. Okay. Kira ni untuk objektif. Kira hari ni adalah untuk mendedahkan festival baru pada tema khusus kurikulum berkredit ataupun MPU lah. So untuk MPU pelbagai trust. Setakat ni ada, kata silap, 8 trust altogether. Kita under daya usaha dan inovasi. Ni merupakan kita punya kod. Trust lain ada kod sendiri tapi membawa kepada 2 kredit sahaja. Dan ini menerangkan pelaksanaan khusus kurikulum berkredit, melengkapkan rancangan. Ini yang kita nak sebelum Selasa depan. Saya pun tak lengkap lagi tapi saya tunjuk contoh. Saya ajar khusus lain sebelum ni, iaitu web application. Untuk semester ni saya ajar digital marketing lah. Alright. Saya belum siap lagi untuk 2 tu. Tak susah sebenarnya. Nanti saya terangkan bagaimana cara dia. Dan kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Penyertaan murid dalam kurikulum di sekolah adalah wajib. Kira susulan daripada sekolah rendah, sekolah menengah pun ada kurikulum, cuma yang ni adalah peringkat tinggi lah. KPT. Ni kira boleh juga digunakan penerangan kepada pelajar kita nantilah. As we know, our student will be first year student. First year, second semester lah. Dan ada juga yang lambat ambil ataupun kira tercicir ataupun terlambat ambil, mereka akan attend ni lah. Ada yang third year, ada yang final year yang akan ambil sekali dengan first year. So dia pelaksanaan kegiatan kurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan ramai-ramai. Kita nak secara berkumpulan, projek berkumpulan. Untuk mengelakkan unsur, ini adalah objektif MPU. Mengelakkan ada unsur-unsur diskriminasi atau pakwasan, tetapi fokus kepada peningkatan perpaduan lah, integrasi. Kira madani lah perpaduan tu dalam kalangan murid dan pelajar. So ni berkredit KKB di FPT di seluruh negara lah. FPT di Malaysia telah memberi kredit iaitu 2 khusus kurikulum wajib sebagai syarat untuk pengijazahan lah. Hasilkan pembangunan holistik sebahagian daripada University Community Engagement lah. So melalui program ni, MPU ni, pemindahan ilmu secara berstruktur antara mahasiswa dan pihak komuniti lah. Kebanyakan projek iaitu projek khas, iaitu kira projek besar yang grup pelajar ikut subtrust akan laksanakan lah. Maknanya mereka kena come up dengan menulis proposal dulu. Proposal akan dibincang bersama fasilitator, and then selepas pertujuan mereka kena hantar kopi proposal disign oleh fasilitator dan disahkan oleh penyedia lah ataupun saya dalam teras tu sendiri, dan kita akan interview pelajar, witness oleh mana dia ada ataupun tak ada sesi pun tak apa. Ada tarikh nanti saya akan tunjukkan, tunjukkan tarikh di mana pelajar, wakil-wakil pelajar 2-3 orang lah yang akan present, yang akan mempersembahkan proposal dalam bentuk slide lah pada penyerah, iaitu saya nantilah dengan, kalau tak silap Dr. Idawati pun ada.
bersama-sama kalau nak lah turut serta secara online pun boleh. Ini secara online ya. Last time sebelum MCO memang diadakan satu hari. Okay, bayangkan roughly around mungkin 30 subtrust yang promote yang present proposal. Okay, so kena ada komiti. Komiti nanti apa dia punya komiti sama ada sekolah, sama ada NGO, sama ada apa lagi kampung-kampung, itu kira community untuk melaksanakan suatu projek dan boleh gabung dengan subtrust yang lain. So ini adalah modul garis panduan. Sebenarnya ada yang terbaru 2021, 2022 dulu. Saya akan share slide ni dan boleh baca sendirilah. Penting, ni MPU adalah wajib diambil dan mesti lulus. Untuk kes-kes yang gagal, PPP agak strict juga. Sekiranya pelajar tidak hadir, maknanya kedatangan semasa kelas kurang daripada 80%, dan tidak hadir projek khas tanpa alasan ataupun sengaja tak nak join. Itu memang gagal lah. Maknanya betapa penting projek khas ni secara berkumpulan bagi pelajar lah. Itu perlu lulus. So akhir pembelajaran khusus dalam kelompok ni mengaplikasikan kemahiran tanggungjawab sosial, nilai sikap dan profesionalisme, kemahiran komunikasi, kepimpinan dan bekerja. Ni kita highlight, bekerja secara kumpulan. Memang ada pelajar memang suka sendiri-sendiri. Dia rasa anxiety untuk berinteraksi even. Present pun semalu-malu. So itu yang kita nak dia spirit untuk macam tak maksa tapi kita secara slow lah advise dia untuk berkomunikasi secara berkumpulan dan bekerja secara berkumpulan dan bukan saja dalam kumpulan tapi dalam komuniti itu sendiri, bercakap lah. Dan ini merupakan kemahiran, mengaplikasi kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat lah. Dan of course, selain tu, selain daripada soft skill, kita juga mengajar pelajar lah untuk mahir dalam pengurusan. Wan, sorry to interrupt. Ada seorang nak join, dia cakap tak dapat masuk. Oh, tak dapat masuk? Puan cek dalam WhatsApp Okey. Rasanya tak ada lah yang masuk ni. Saya tak terima apa-apa notification. Ada orang. Siapa ya? Eva Rizan. Oh, Eva. Search now. Aku cuba add email tak dapat. Dia sekarang dekat waiting room ke? Sekejap I check dulu. Sebab tak ada waiting room pun tak ada orang. Macam mana? Sekejap. Meeting Oh, info. dia nak ni apa link dia tanya. Oh, meeting number. Dia nak meeting number. Sekejap, I bagi. Oh, okey. Ya, meeting number 783 113 168. Oh, dia perlu number. Ni pakai email Unimas ke? Join ni? Tak pasti Puan. Saya rasa dia masuk pakai app sebab saya I just log in pakai browser je tadi. I see. Tak perlu pin kan? Perlu pin ke? I just as a guest je. Kalau dia masuk as a user, dia perlu meeting number. Masuk. Dia ada share juga. Ni.
Okey, yang ni Okay. kita proceed lah. Apa saja Puan? Okay, untuk kaedah penyampaian bagi kursus ni, meliputi perbincangan, discussion, pembentukan, of course awal-awal tu, pembentukan kumpulan, pembentangan cadangan untuk proposal lah, proposal untuk projek khas. And then pembelajaran berasaskan masalah itu projek ataupun camp ini. And then pembelajaran berasaskan pengalaman, and then pembelajaran berasaskan khidmat lah. Experience dengan dia punya servis. Juga. Dan langkah pelaksanaan bagi kursus dalam kelompok ini adalah seperti berikut, penerangan tentang perjalanan kursus. So, yang ini yang penting, semasa taklimat pengenalan untuk MPU, kod tadi, 3432 tadi, untuk daya usaha dan inovasi, kena terangkan dengan pelajar apa projek. Yang first, assessment lah, projek khas. Yang kira main tu projek khas dengan POQ, Festival POQ. Dalam projek khas ni kena ada at least satu ataupun dua elemen pengajaran dalam sama. Contoh doodle kan, ada lukisan, dia pergi ke sekolah. Kira ada aktiviti dalam 3 jam tu, mungkin kita ambil lah dalam sejam ni untuk aktiviti doodle. Contohnya tandingan, memang ada bajet untuk hadiah-hadiah cenderahati kepada pelajar kira yang menang. So dia akan rasa cabaran untuk dapatkan reward tu. Untuk projek khas. Nanti saya akan terangkan dan saya bagi contoh yang saya dah buat. Dan pelajar perlu berbincang dalam kumpulan bagi menghasilkan proposal ataupun usulan cadangan tu. Dan Faisi bolehlah ambil cadangan. Kita biar pelajar yang berdiskusi dulu, discuss dulu. Dan Faisi bolehlah assist, consult, dalam macam kira kaedah ataupun proses-proses lah apa yang perlu bajet yang boleh di-apply, contohnya dalam bajet. Yang paling pening sekali actually untuk cukupkan bajet tu. Bajet untuk satu subteras, contohnya untuk cik punya subteras 2,000. So 2,000 untuk setiap subteras. Saya 2,000, yang lain 2,000. So setakat ni kita ada 18 subteras dalam teras inovasi ni lah. Inovasi daya usaha dan inovasi. So 18 darab dengan 2,000, sudah 36,000 lah. Tapi tak semua subteras akan reach target 2,000 tu. So ada yang mungkin kurang 1,000, ada yang 500. Kalau boleh, cukup-cukuplah. Nanti saya bagi contoh bagaimana saya ambil ialah masukkan bajet, contoh hadiah-hadiah, memang contohnya piala ataupun hamper yang paling senang lah. Untuk printing tu tak boleh, printing poster ke apa tu tak dibenarkan. So then usulan dibentang dalam usulan ni, proposal ni dibentang dan mendapat pengesahan daripada pihak berautoriti lah, yang dipertanggungjawabkan oleh IPT, seperti PPP lah ataupun penyelaras untuk setiap trust. Refleksi individu boleh dijalankan sebelum dan atau selepas projek aktiviti dilaksanakan. So refleksi sekarang bermula semester 1, semester yang lepas pelajar telah diwajibkan untuk memiliki akaun LinkedIn. Pelajar-pelajar wajib, iaitu sebuah kira web untuk e-portfolio pelajar. Maknanya posting untuk refleksi bagi setiap aktiviti pelajar mestilah wajib untuk dipost dalam LinkedIn. Puan cik tahu kan LinkedIn? Kita nak semua pelajar ni ada LinkedIn masing-masing. Faham. So continuation lah. Makna dia tak pelajar kat sini. Tu pula keluar. Contoh pelajar ni, kita tengok dia punya posting. So starting ni pelajar third year. Mereka akan post di sinilah.
Posting. Passwords. Yang terbaru. Nanti saya refer balik kat sini lah. Itu, saya tunjukkan contoh-contoh nanti termasuk seluruhan. Mana posting pelajar ni perlu kita kumpulkan, disebabkan untuk audit nanti, audit untuk khusus PPD, MPU contohnya. Mana yang terbaik, 3 yang terbaik, 3 yang sederhana posting, markahlah. Dan 3 yang paling lemah, low in term of posting. Mana dia masukkan gambar sahaja tanpa penerangan refleksi. Itu kira dia bagi markah yang rendah. Itu penting untuk audit lah. Kita perlu, ni masa akhir nanti, masa akhir kos, wajib untuk kita prepare report pula. Maknanya pelajar prepare proposal, pelajar akan menjalankan projek khas, dan perlu ada laporan juga selepas projek khas tersebut. Dan pelajar pun perlu buat simple proposal untuk COQ, Festival COQ beserta poster. Nanti saya akan tunjuk juga. Dan last sekali, kita lah sebagai FESI untuk come out dengan macam report. Iaitu ni adalah pembentangan laporan akhir lah. Maknanya setiap satu lebih kepada discussion, pembentangan, hantar kertas kerja ataupun proposal, dan lastly is final presentation beserta laporan akhir. Itu pelajar kena hantarlah, kena lalui lah. Dan untuk 8 teras utama kurikulum berkredit, keusahawanan, daya usaha, dan ni kita lah, daya usaha dan inovasi, sukan, pengucapan awam, kebudayaan, kepimpinan, khidmat komuniti, dan kesukarelawan. So kita yang daya usaha dan inovasi. Untuk yang ni rasanya ni sila O, sudah disentuh semasa taklimat. Saya nampak dia punya slide taklimat di team building hari itu. Komunikasi 3C, pimpinan tanggungjawab itu 3F, dan etika dan profesionalisme lah. So, untuk kemahiran komunikasi, ini mempamerkan mengikut bidang untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga, sialur ketiga, membentuk hubungan yang baiklah berinteraksi dengan masyarakat dan berbilang budaya secara efektif. Selain daripada berinteraksi dengan pensyarah, FESI beserta pelajar-pelajar lain lah, rakan-rakan sub-trust ataupun trust yang lain. Ini adalah impak kepada amalan kepada COQ berkredit ni. Dan pembelajaran, part of Sulam as well. Pembelajaran berdasarkan khidmat komuniti, Sulam. Contohnya, pelajar akan bekerjasama dengan organisasi kerajaan, organisasi bukan kerajaan ataupun NGO atau mana-mana pihak berkenaan untuk merealisasikan projek khidmat masyarakat. Kalau kira organisasi kerajaan ni, mungkin sekolah rendah, sekolah menengah. Ini contoh dia, SPCA. SPCA ni di Batu Tujuh. Especially NGO yang mengumpul semua kira haiwan-haiwan lah yang kira gelandangan, yang terbiar macam contoh anjing, kucing. So dia akan letak di satu tempat lah. Jadi macam mana mereka nak kira dapatkan dana ataupun pembersihan kawasan kediaman sementara lah untuk anjing-anjing, kucing-kucing yang terbiar. So ni SPCA, rumah anak yatim, ceritiran contohnya, derma darah dan pos kumpulan gelandangan. Setakat ni mengikut pengalaman saya lah, belum tak ada pun kira projek untuk kumpulan gelandangan, tapi di KL especially dan Selangor mereka ada memang setiap hari untuk adik, especially untuk Sulam dan COQ ni, memang setiap semester
akan adanya projek bersama kumpulan gelandangan yang membersihkan ataupun berinteraksi dengan kumpulan gelandangan. Okay. Pembelajaran berciri kepelbagaian. Okay. Pelajar akan berkongsi bersama ahli kumpulan, peserta projek dan juga pihak lain seperti NGO dalam ataupun luar negara. Setakat ini luar negara belumlah UNIMAS, setakat yang saya tahu belum exposure. Okay. Untuk luar negara, badan kerajaan ada, pihak berkuasa ada juga. Okay. Contoh projek antara budaya, perbincangan isu global, kita bagi taklimat. Mungkin boleh suruh pelajar juga bagi taklimat yang kira light sikit lah. Bukan secara macam heavy sangat dia punya topik taklimat tersebut yang pelajar tahu untuk first year. Ini tugas dan projek kolaborasi, ini kira kaedah melibatkan projek kolaboratif di mana pelajar bekerja dalam kumpulan, pemahaman, mengambil kira pengalaman masyarakat daripada pelbagai bidang. Contohnya pembikinan filem ataupun membuat website ni yang last year ada 2 subteras untuk web application, building web, dan di sekolah pelajar akan membuatlah sampel web ni dalam masa 3 jam, at least minimum mesti 3 jam lah. Mana dia sampai projek khas ni pelajar berkumpul bertujuh PPP, bas akan bawa ke destinasi contoh sekolah. Gantunglah kalau Samahan di Samarahan, kalau di area Asajaya ataupun paling jauh pun asalnya kalau silap Serian ke Simunjan silap. Penyelidikan empirik ER, contohnya pembentangan pameran projek, contohnya hasil akhir laporan video, kalau boleh ada laporan video paling simple lah. Makna dia dalam pembentukan kumpulan, kita ada tangga-tangga dia, mana pengarah projek, timbalan pengarah, kita ada setiausaha, bendahari, dan setiap AJK itu ada AJK media, AJK makanan, AJK protokol dan sebagainya. Itu pun nanti saya tunjukkan bagaimana. Okay, untuk komponen penilaian 40% untuk kemahiran insaniah, kemahiran bidang hanya 20% lah. Ada projek khas, ni yang penting 40%. Dan total of course 100% maka lulus adalah C-. Kalau D itu memang gagal lah. Dan keputusan adalah grade. Ini ada grade untuk semester 2 ni, MPU ada grade dan dimasukkan dalam pengiraan CGPA. Persediaan pengajaran, rancangan pengajaran learning unit, LU tadi, dan matrix. Ni yang perlu dihantar sebelum hari 12 hari bulan. Hari Rabu hari. Sebelum hari Rabu. Ini dua-dua ni. Okey, dan untuk komponen dalam rubrik, ada kemahiran komunikasi, iaitu pembentangan kertas kerja di mana pelajar perlu membentangkan dalam kelas, dan wakil, selalunya setiausaha dengan ketua pengarah projek lah, projek khas yang akan beri pembentangan kepada penyerarah saya untuk kira pitch proposal tu. Ada disetujukan bajet tu sahih, bajetnya logical, dan boleh di-approve lah. So 10% untuk lisan bertulis, 10% ni proposal dan ni pembentangan lah. Maknanya ada 2 pembentangan di dalam bersama fasilitator. Yang kedua tu memang pembentangan dengan penyeraras trust. KI kemahiran insaniah 2, kemahiran komunikasi, tugasan dalam kelas, iaitu hubungan dengan ahli kumpulan. Mungkin ni adalah individual, mana facilitator kena identify. Sebab dia tak boleh lebih daripada 30 orang pelajar satu subteras. Kalau kurang daripada 10, kelas tu, subteras tu akan digugurkan. Macam saya, digital marketing baru diperkenalkan, and then saya kira baru ada yang bagi tahu, okey, pelajar ada ya pelajar fakulti certain fakulti dah ambil digital marketing tapi tak guna nama digital marketing lah. So tu kira takut nanti kelas saya pula yang kurang daripada 10. Kita tengok nanti bagaimana. Mungkin digital marketing tu a bit catchy. Ada tekno ke kalau entrepreneur course tu yang mereka ambil quite related lah, dalam 60 to 70% similar dengan digital marketing. And then ni involvement, keterlibatan, 10%. Bergantunglah kalau kiranya
So ini kira untuk individual, kira 20% lah, 10%, 10%. Maknanya kena tahulah muka, perangai, karakter setiap individu dalam kelas. Sebab ada 30 orang, dia mungkin kurang 15. And then ni KB itu kemahiran bidang, 20%. Kemahiran bidang subteras, untuk contoh Cik Claudia tadi doodle kan, so doodle lebih kepada kemahiran tersebut. Melukis, kemahiran dia, kekreatifan dia, ada penceritaan dan sebagainya. So ni KB1 dan KB2. So yang ni untuk setiap penerangan markah rubrik ni perlu cik kena pastilah. Mungkin yang ni dari segi mengikut proses lukisan. Yang ni ada penceritaan 5 markah. Ini ditetapkan oleh penyeras. Ini yang biasa, general untuk semua subteras lah. Ini yang saya akan tetapkan. Dan yang ini memang ditetapkan sendiri oleh facilitator. Pelaksanaan ini projek khas yang membawa total of 40% lah markah. Setiap pemarkahan pecahan kepada 4 itu untuk 10% each. So laporan akhir 10%, ini kira bertulis. Laporan akhir selain daripada kertas kerja tadi, ini perlu pencapaian objektif program sama ada mencapai tak target pelajar. Dan untuk setiap projek khas, sebelum beredar daripada tempat tu tadi, sekolah ke komuniti kampung perlu pelajar kena mengedarkan survey lah, ada form secara bertulis, mengedarkan kepada peserta-peserta. Peserta ni bukan pelajar, peserta yang mengikuti program projek khas kita tadi. Maknanya kalau orang kampung, murid-murid, pelajar, sekolah, mereka perlu bagi some review lah, survey. So pelajar kena kutip balik lah sebab nanti kena serahkan kepada PPP. So ialah sama ada mencapai tak objektif program. Fleksi individu, ini saya katakan tadi, untuk setiap individu contoh 30 orang. Mana fleksi kena review lah. Seorang-seorang betul tak review dia ni, dia ada gambar, dia ada intro dalam refleksi ni, ada intro, mungkin ada permasalahan, cara dia solve the problem, and then finding dia, dia kena ada setiap pemarkahan lah 10%. Dan refleksi individu itu logbook kan ada juga untuk pelajar isilah dalam bentuk Word. Ini senarai semak, pembelajaran, pelan pengajaran. So 2 ni perlu dihantar sebelum 12 pada bulan Mac ni. Just upload ke dalam SharePoint, saya dah share. Dan kertas kerja khas diolah oleh pelajar. Jangan PC pula yang rajin nak olah ya. Boleh update lah apa yang perlu oleh pelajar. So yang ni perlu diolah oleh pelajar dan disemak oleh facilitator dan diluluskan oleh pengarah PPP. So laporan projek khas termasuk laporan bergambar diolah oleh pelajar dan semak oleh fasilitator. Yang ni untuk laporan akhir. Laporan kehadiran setiap 3 minggu. Menggunakan Google Form. Dan logbook pelajar disemak oleh fasilitator. Dan projek khas secara bersemuka sesuai bersama ini untuk penyediaan kertas kerja lah projek khas. Ini tarikh-tarikh yang penting. Ini saya ceduklah, saya extract dari slide di sumiran itu, team building. Ini slide lama, cuma saya tambah merah-merah ni, saya just tampal depan saja. Jadi khas secara bersemuka sesuai bersama komuniti yang sesuai, yang perlulah, yang memerlukan. Contoh cadangan aktiviti projek khas dari para pelajar diskusi pembentangan bersama FESI. Ingat, discuss dengan pelajar, jangan FESI macam pejam mata, sign aja, terus hantar dengan penyeras saya yang teruk juga nak kena repair semua, contact lagi pelajar. So make sure FESI minta tolong untuk screening dulu proposal. Dan menggunakan format yang betul, kita akan bagi nanti format dia. Dan kita kerja disemak, ditandingi dan diulas oleh FESI, disokong oleh penyeras dan diluluskan oleh pengarah. Maknanya dia selepas semua projek ni, pelajar buat pembentangan, bukan FESI yang membentang, pelajar buat pembentangan kepada penyeras, kepada saya,
Fesi jika ada pembetulan, saya akan advise lah pelajar dan fesi untuk bila sama-sama memperbetulkan apa yang kira kurang, apa yang terlebih ke apa yang sepatutnya tak boleh untuk klaim, akan beritahu apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam bajet. Ini tarikh pembentangan kertas kerja 24 hingga 25 April. Next month ni memang agak singkat. Pengenalan, lepas tu dalam 2 minggu tu pelajar dah kena ada tempat yang mana mereka pilih untuk buat projek khas. Memang agak, that's why Dr. Rafiqah pun dah ada plan, okay, dia nak pergi SMK Kota Semarang. Saya dulu di SMK Asajaya, quite far from here lah, half an hour dari sini, mana pelajar guna bas, 2 bas dulu, sebab 2 kelas combine. Okay. And then yang ni atas talian secara online bersama penyelaras iaitu 24-25. So antara 2 tarikh ni khas untuk subtrust kita. Contohnya mungkin hari Khamis, mungkin hari Rabu. Mungkin kalau sekiranya ada contohlah kita ada 18 subtrust. Subtrust under teras kita iaitu inovasi. Inovasi ni. Tapi ada projek khas, daripada combine jadi 18 kali ni jadi mungkin 5. Mana dia mungkin subtrust dalam trust kita inovasi ni combine. Contohlah Cik, kalau dia combine dengan Cik Eva, Prof Mahani, combine pula dengan subtrust orang lain. Mana subtrust kita cuma ada mungkin 5 je projek. Daripada 18 subtrust tadi 5 projek khas. Sekiranya pengarah projek ni melibatkan fesi tadi adalah yang jadi ketua under subtrust kita, mana dia kena kumpulan dia kena present lah. Contohnya saya, contohnya Dr. Rafiqah tadi, dia ada 3 orang daripada subtrust kita, mungkin 2 orang dari subtrust A, daripada trust lain iaitu keusahawanan, daripada community punya trust combine. Disebabkan Dr. Rafiqah ni dia under inovasi punya subtrust, maka pelajar dia kena present under saya lah, trust untuk inovasi. Sekiranya contoh Cik Eva, dia punya ketua ni dari community punya subtrust, maknanya trust lain lah, trust lain. Mana kumpulan Cik Eva tak payah untuk present. So mengikut kepala dia. Siapa kepala dia? Dia dalam trust mana? So dia kena present kepada peneras terbabit lah. So harap yang tu faham. 24 dengan 25 ni tak lama ni, next month je ni. Itu untuk pembentangan kertas kerja dari wakil pelajar. Dan tarikh akhir permohonan untuk pembelian peralatan untuk projek khas ni dan tepahan bas sebelum 2 Mei. Iaitu 2 minggu sebelum projek khas. So projek khas kita tahu, kita dah set awal kat sini iaitu sama ada projek khas weekend sahaja. Weekend Sabtu Ahad. You have to spend, macam biasa pengalaman saya ambil daripada pukul 7 lah. Pukul 7 student kena ready, saya kena ready sama ada saya drive sendiri ataupun naik bas sekali dengan, hari tu saya naik bas sekali dengan pelajar. Ke SMK Asajaya. So, awal 7 pagi, 2 bas ni, 2 subtrust ke Asajaya. Dan aktiviti tamat dalam pukul 1. Mana ada 3 jam bersemuka bersama, 3 jam 4 jam lah bersemuka bersama pelajar. Makanan disediakan hanya untuk pelajar kita sahaja dan bukan murid ataupun komuniti yang kita serve tu. Bukan. Kecuali kalau bijak dalam bajet kita, kita letaklah hadiah macam kita letaklah goodies, itu penting. Goodies ni kita letaklah mungkin ada roti dalam tu ataupun ada jajan-jajan lah, makanan-makanan ringan untuk cover air dan ais, kotak contoh. Itu yang kira cover dalam 2,000 bajet kita, yang tu boleh. Nanti saya tunjuk contoh bajet lah. Dan persediaan selain daripada projek khas, next kira big second project is festival lah, festival COQ, tapi yang ni tak keluar, ni internal aja. Kita akan buat di DITA ataupun last year kita buat di
lah stadium Unimas. So ini tarikh-tarikh yang penting, tarikh-tarikh keramat ni. So you have to sure bagi tahu pelajar. Make sure pelajar dan FESI kena chop tarikh ni. So ni saya lama lah, saya letakkan tarikh-tarikh penting supaya kita nampak timeline kat sini. Sabtu Ahad bermula ni paling awal, dia kira 2 minggu lah sama ada nak pilih tarikh 11 Mei ni ataupun 9 Jun ikut. Dan poster juga khas pelajar kena design dan di-advise oleh FESI lah. Ada mungkin yang guna gambar, pelajar guna gambar tapi tak memenuhi kriteria yang PPP nak. So dia akan ubah lagi, dia suruh pelajar yang kira tukar lah. So 22 Jun ni untuk festival OQ, 11 untuk persiapan. Mana untuk festival OQ sehari saja, tak termasuk persiapan sebelumnya lah, rough time. Ini contoh projek khas. Cadangan tema projek dapat diadakan adalah meliputi tanggungjawab pendidikan, contoh dia pembangunan komuniti, kesihatan, pengurusan bencana, especially banjir kan sekarang. So mungkin bolehlah kita engage ataupun mendekatkan pelajar, kita juga sebagai FESI pada rumah-rumah yang tak bernasib baik lah. Mungkin ada yang perlu contoh untuk sabteras bertukang contohnya, ataupun komuniti. Kita kumpul lah barang-barang yang terpakai ataupun barang kita boleh kumpul dana, boleh juga kot, untuk beli untuk meringankan beban mereka ni lah yang tak bernasib baik. Dan untuk maklumat, IT, kesedaran, dan apa lagi, keusahanan sosial, masyarakat kesejahteraan, inovasi, kesenian dan kebudayaan, sukan dan lain-lain. Dan golongan sasaran dicadangkan untuk warga emas, persatuan orang tua kan, dan orang kelainan upaya, OKU, anak yatim, gelandangan, fakir miskin, orang asli, pedalaman, ibu tunggal, pelajar, sekolah dan lain. Cuma kita punya radius kat sini, kalau tak silap, sampai takat Semunjan ataupun Serian. Nanti rasanya masa taklimat itu ada bagi tahu tak? Siapa yang ada pergi taklimat di Sumuran? Eva? Cik Claudia, ada tak? Kalau tak silap saya Semunjan paling jauh. Kan Dr. Mahani? Ni otai awal-awal lagi. Tak perasan. Tak perasan, ada tak? Semunjan kan? Semunjan. Itu yang kira paling jauh radius lah. So ini urusan pentadbiran dan kewangan kurikulum berkredit. So yang ni memang saya cedok lah. Cuma saya yang merah-merah ni sebab dia capital letter semua. So mata saya memang tak boleh nak baca lah. So I would prefer to highlight kan. Kalau boleh lah jangan ni kira tips untuk present kan. So jangan letak semua capital letter dalam your slide. Kalau boleh mungkin highlight ke merah kalau you nak macam stress out the particular point kat sini. So make sure boldkan dan merahkan tu cukup. Jangan capitalize everything lah. So sakit mata saya. So saya ubah ni. Nanti saya share slide ni. Ini adalah senarai semak sebelum kelas kurikulum berkredit bermula, start. Memastikan telah menerima surat. So semalam Encik Tamzil dah hantarlah surat-surat lantikan FESI dan make sure make sure didapatkan sah ataupun sign daripada ketua ataupun dekan masing-masing. Kalau saya akan kumpulkan untuk setiap bukan untuk fakulti lain, untuk FIT saja, saya kumpulkan FESI yang dalam fakulti kami, desain komputer, saya akan serahkan sekali kepada dekan. Untuk fakulti-fakulti lain, masing-masing lah sebab saya pun tak kenalkan dekan nak kena pergi. So make sure you sign, minta dekan sign. Dan dapatkan fotokopi lah kalau boleh. Kalau saya, my advice, dapatkan sign, you scan, you can use the cam scanner, scan, you boleh jadikannya soft copy. So boleh print setiap kali nak claim nanti, iaitu claim monthly ya. Claim monthly memang perlu surat tawaran ni yang dah design oleh
penyediakan. Dan yang fotokopi juga pada awal ni selepas dapatkan sign dekan, make sure you print, you photostat dan hantar kepada pihak PPP seawal ni lah. Contoh semalam you baru dapatkan, you print hari ni, minta dekan sign, you fotokopi. So fotokopi salinan ni serahkan kepada PPP. Kena mengembalikan borang kepada PPP ni. Jangan lupa, kata serahkan, you terima ke tak. Itu adalah surat untuk you terima tawaran. Dan menyemak peralatan sedia ada di store PPP. Jika perlukan tambahan atau peralatan baru, kemukakan permohonan kepada PPP. So selalunya penaras macam kami akan ada perjumpaan sama ada fesi-fesi perlu tak, contoh plastik ataupun kompos kan, ataupun plastik apa nama tu plastik untuk tanaman tu kan. So jika perlu, jika ada lebih lah, ada stok, kita akan bagi kepada fesi ikut keperluan. So menghantar permohonan pembelian berserta 3 sebut harga quotation serta lesen perniagaan yang masih aktif kepada bagi setiap syarikat. So ini pembelian atas talian tidak dibenarkan. Kalau boleh, seperti semester sebelum-sebelum ni, pihak PPP melalui Kak Mai, Kak Mai akan bagi macam few tender company-company lah yang kita boleh buat quotation. Kalau dia boleh come out dengan quotation, memang harga dia akan up sikit lah. Cuma kita nak cover 2,000 kita tadi melalui satu company yang mungkin kira dah diiktiraf ataupun dah biasa buat quotation dengan Unimas. Memang company ni akan tunggu lama lah untuk dapatkan pembayaran daripada pihak Unimas. Cuma mereka akan sabar. Tapi kalau dah macam secara kumpulan, secara bundle quotation ni, so senang urusan bersama syarikat-syarikat tersebut lah. Nanti Puan Mai, dia tanya je Puan Mai. Kalau nak menurut saya pun boleh, saya akan bagi. You just contact directly to the syarikat lah, wakil agent lah, agent syarikat yang ada lesen perniagaan. Dan proses tuntutan bayaran, pastikan borang tuntutan diisi dengan lengkap, pastikan borang tuntutan dihantar dengan secepat mungkin. Itu kalau boleh 5 hari bulan, sebelum 5 hari bulan setiap bulan. Macam contoh bulan ni dah 7 hari bulan 3. Dan you nak claim bulan 2 punya kelas, so make sure you kena hantar sebelum 6 hari, semalam tu, sebelum semalam you dah hantar dah semua tuntutan bayaran. So pastikan semua laporan disertakan mengikut senarai semak ni untuk tuntutan bulanan mengajaran. Mengajaran, 2 hours untuk 200. Sejam RM100. Roughly around kita akan dapat kalau kita sekiranya ada 12 atau 14 okay lah. Ada tambahan lagi macam RM300 untuk projek COQ ni. Ke projek festival COQ itu sendirilah. So pastikan semua lampiran disertakan mengikut senarai semak akan diberikan. Ada dalam dokumen penting yang saya share juga dalam folder. So pastikan dokumen kelahiran pelajar adalah salinan asal tak perlu disahkan oleh fasilitator atau pengarah. Sekiranya berlaku perubahan masa, ini penting. Kalau boleh sekiranya tukar daripada hari Rabu kepada hari Sabtu. Selalunya untuk seluruh pelajar first year, first semester ni untuk berkumpul pada hari-hari selain Rabu dan Sabtu agak susah. Macam hari Isnin, Selasa, Khamis, Jumaat ni memang pelajar susah untuk berkumpul. Lagi-lagilah pelbagai fakulti kan yang akan join. So make sure Rabu, Sabtu you have to korbankan lah. Sacrifice your Saturday. Sekiranya Rabu tu, petang, kira clash ke, yang pedihnya, yang sakitnya, kalau Rabu tu cuti, holiday, cuti awam. Memang kena tukar hari lain. Tapi you have to extend another week tu, kalau contoh ada 14 minggu, ada total up 14 months. Dan 10 minggu ni kira untuk pengajaran. Pengajaran kan kena lah, tambah lagi minggu yang ke-11 tu kena ada kelas. Walaupun pelajar sepatutnya memang dah habis, dah selesai. Tapi you have to drag lah you punya pengajaran. Kalau tak, memang you tak dapat claim sebab you dah termiss 1 minggu tu. Rugi tu rugi juga, cuma ikutlah kalau you nak kurangkan pembayaran. Maknanya selama contohlah 12 minggu you claim kan, should be total up 2,400. Tapi you miss out one class, maknanya 2,200 je lah yang you dapat untuk your class for the whole semester. Sebab you miss tu tak apa.
Cuma ialah you nak kena cover everything kan. Okay, so make sure it's if pengajaran tu 10 minggu, seminggu lah you kena cover. Okay, kalau tak dapat nak cover tu, okay, tak boleh nak dipaksa juga kan. Tapi make sure yang penting mencapai objektif you punya subtrust. So pastikan kehadiran pelajar diambil menggunakan QR code lah. Kalau boleh QR code. Sekiranya saya nampak macam list pensyarah dan staff admin yang join dalam 16 orang, and then 2 orang yang offer tu subtrust. Itu memang tough lah, mungkin 2 hingga 6. Mana 2 jam untuk tu different subtrust lah diambil. So sekiranya diambil secara manual atas sebab tertentu, mohon nyatakan justifikasi. Contohnya, pelajar scan QR code kan, tiba-tiba phone dia tak dapat trace the QR code. Dia nak secara manual. Dan bila Faci nak print, lepas print tu, kat situ tak nampak dia punya scan tu. So make sure you sign kat tepi tu, manual scan, then you sign. Sebab pihak bendahari pun agak strict juga. Dia nak semua QR code ni pelajar sign. Kalau tengok manual, so make sure Faci ni kena sign kat tepi tu, student, phone, dah tak ada bateri contohnya, ataupun ada difficulty untuk student nak scan QR. Tu kena letak tepi lah, sign kat tepi tu. Dan sekiranya berlaku pertukaran tarikh kelas, mohon isi borang perubahan masalah dan tarikh beserta bukti pertukaran email ataupun memo arahan. So kat sini ada dalam folder dokumen tu, saya dah attachkan sekali, dan semua dokumen tu actually daripada Encik Tamsil lah. So ini jenis pembelajaran dan tuntutan. Contoh aktiviti pengajaran 12 minggu. Contoh ni 100 kali 2 jam setiap hari Rabu, ataupun kalau nak tukar hari Sabtu pun boleh, ikut you punya kesesuaian lah. Kalau cuti hari Rabu, kenalah tukar hari Sabtu. Bagi saya, memang kena sacrifice daripada you drag kan untuk bulan 13-14 tu, agak perit lah, sebab pelajar-pelajar pun sakit juga kan, sebab mereka mesti busy nak buat nak present project, assignment pada minggu ke-13-14. So better mungkin have to sacrifice to your 2 hours. Kita boleh start kelas pukul 9 hingga 11 lah. Kalau 8 tu agak ada juga pelajar lambat nak datang lah. Tak apa, sebab pelajar pun ada yang stay dalam juga. Dan kalau stay di college di luar pun ada bus yang akan ambil. So paling lewat pun mungkin pukul 9. Kalau petang tu saya pun tak, saya prefer mengajar pagi-pagi lah. Okey, yang ni tuntutan mesti dibuat setiap bulan. Kena buat setiap bulan sebelum, advisable is sebelum 5 ataupun 7 lah. 7, I would say 5 lah. So I stick to 5 every month. 5 hari bulan, maknanya untuk tuntutan bulan sebelum tu. Contoh nak tuntut bulan Februari punya, so mesti dah hantar dah sebelum 5 hari bulan 3 tadi. Kalau kira termis ni, you akan dapat lewat sikit lah. Mungkin disekalikan dengan 2 bulan Februari dan bulan Mac untuk the next month lah. So kalau boleh, perlulah akur. Kalau kira nak bulan-bulan tu dapat dalam, contohlah dalam 800 tiap bulan. Tu pun kalau ada 4 kelas dalam sebulan. So projek khas, 2,000 untuk setiap subtrust. Yang ni untuk bajet untuk projek khas 2,000 tadi subtrust. So make sure kalau boleh reach lah 2,000. Kalau 1,800, 1,500 at least lah reach to 1,500 ni. Memang pening sikit. Tapi ada je cara dia untuk kita tambahkan bajet. Tak ada masalah. And then RM300 untuk fasiliti. Jadi tambahan kepada 2,400 ni, tambah 300, you dapat 2,700 kan. Jadi adalah untuk raya. Betul tak? So sekiranya fasiliti ada 2 projek dijalankan pada masa yang tarikh yang sama, maka hanya boleh dibuat sekali sahaja. Ini untuk 2 pensyarah tadi yang ada masing-masing ada 2 subtrust. Mana dia hanya boleh claim 300 sahaja. Kemudian aktiviti festival kurikulum 100 untuk setiap subtrust. Tambah lagi 100 kat sini. Dapat berapa? 2,800. Perolehan mengikut kaedah yang ditetapkan oleh kewangan. So kemudian peralatan sebelum kelas bermula, ni bergantung perolehan. Ni dah miss lah. So you
stripe kat sini, ni dah tak valid dah sebab awal-awal. So sewaan bas bergantung dengan jarak perjalanan. So jarak maksimum digunakan hanya sekitar inilah sehingga bahagian Seri Aman sahaja, dan tidak dibenarkan bermalam, kena ulang alik. Pengalaman last year rasanya bas tu nak pergi Pedawan, Puncak Borneo, dan dia punya jalan perjalanan tu tayarnya pancit meletup. So itu merupakan salah satu cabaran kita hadapilah di luar perancangan kita. So hadaplah dan reda. Okey, prosedur peminjaman dan penghantaran peralatan. So semak senarai peralatan melalui pejabat PPP ni, pentadbiran PPP, isi borang permohonan peminjaman peralatan. Contohnya nak pinjam, ini boleh lagi lah, sorry, ini boleh lagi. Tapi dia kata sebelum kelas bermula. Tapi untuk projek khas, boleh pinjam contoh, apa nama tu? Mic. Yang pembesar suara tu. Boleh juga, kalau ada lah, kalau masih berfungsi lagi. Boleh tanya Kak Mai lah. Apakah kelulusan PPP, kembalikan semua peralatan yang dipinjam seminggu selepas tarikh akhir proses pembelajaran berakhir. And then untuk projek khas, setiap projek khas akan diberi poster lah. Poster ni secara general dia tak memihak lah, dia tak ada stated which subtrust secara general, iaitu nama MPU, dengan projek, just mention about projek khas keusahawanan, kesukarelawanan tu lah. Okey, yang tu taklimat secara general lah, untuk sesi. So yang ni pula merupakan slide yang saya present dengan pelajar. Sama juga, tapi fokus kepada khusus saya last semester lah, iaitu web development. So last year saya dengan Cik Basit lah. Jadi dia web development 2. Cuma sebab dia ada 2, saya pun tak perasan juga dia ada offer web development, tapi memang agak stressful jugalah. Sebab apa? Saya web development 1, dia web development 2. Dan kelas saya dalam siap 25 orang, kelas dia kurang daripada 10. So saya atas advice daripada Dr. Ida, nak kata halau taklah, kita nak bahagikan sama rata, taklah sama rata, at least web development 2 ni akan reach 10 dan ke atas. Dapat 10 orang pun masih aktif lah, mana tak dijumutkan lah, tak dinyah aktif lah, dia punya web development 2. So kita sama-sama kongsi rezeki lah. Mana dia dapat 12 orang, saya dapat 12 orang, tu dah kira boleh dua-dua kelas berjalan. So yang ni, then facilitator letaklah dia punya nama, office, extension, email, saya letaklah, saya tak ada nak be private sangat. So asalkan kerja jalan lah, program apa, dan pengenalan, bagi tahu lah kurikulum dalam pembangunan. Ni kira short slide daripada yang saya terangkan tadi, iaitu slide TOT tadi. So yang ni kepada pelajar. So slide ni untuk pelajar. So kurikulum pengenalan untuk kurikulum dalam pembangunan pelajar, kemahiran insania ada 7 elemen, khusus bidang teras, subteras, secara general kepada pelajar, dan hubung kait antara kurikulum, kemahiran insania dan as well as bidang. So bidang ni ikut dia punya subteras lah. Macam saya web kan, so saya akan expose student apa dia web, apa dia tools dia, untuk apa masalah dia, kita punya klien siapa, macam mana solutionnya, dan lastly is reflection, apa pelajar daripada bidang web. So ada kurikulum dalam pembangunan pelajar, motivasi diri yang kuat dalam diri pelajar, mengapresiasikan kemahiran komunikasi, membantu pelajar untuk bersaing lebih baik, dan perlu melengkapkan diri dengan kehendak pasaran. Ini yang kita nak, kehendak pasaran semasa. Sebab ramai graduan universiti dan mereka compete each other. Ada yang masih lagi menganggur, so kita nak pelajar kita kena ada daya tinggi yang kuat lah, daya usaha juga. Jangan lemah. Kita nak dia tingkatkan motivasi diri.
Ini yang 8 bidang trust utama yang ditetapkan oleh KPM. So yang ni saya dah presentkan tadi. So yang ni penting untuk pelajar, 7 kemahiran tadi. Yang tadi kita dah pecah-pecah. So ini nampak secara keseluruhan kita ada 7 kemahiran kira insaniah ni lah. Wajib dikuasai oleh graduan. Kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, dan pembelajaran keterusan dan pengurusan maklumat, information management, kemahiran keusahawanan juga, etika dan moral profession, dan kemahiran kepimpinan. So penting untuk kita kira secara ringkas lah. And then yang ni kalau boleh nanti kalau saya akan share PowerPoint slide lah. Yang ni untuk SEM lepas, nanti tukar lah. Check dia punya, kalau ada dalam Facebook saya akan bagilah image ni, so you can just tampal aja. Ni yang rahsia punya. Okey, hasil pembelajaran itu CLO untuk COQ ni ada 3 lah, komunikasi, moral dan etika dan community. So ini saya dah explain tadi. Okay. So ini sama juga. So lulus C- dan highlight kat sini lah, kemahiran adalah 8% ke atas dan mungkin ada tambahan lagi, wajib untuk hadir projek khas. Projek khas yang Dr. Ida very strict lah. Dia restricted. Okay, student individually kena hadir. Kalau tak dia kena tulis surat lah. Kalau tak memang gagal. Memang berlaku pelajar memang tak hadir projek khas. Ini berlaku last year pada salah seorang pelajar saya ni. Dia termiss. Saya pun mungkin selepas projek khas di Eksajaya tu baru perasan dia tak join. Dia tak join. Saya tanya Dr. Ida, perlu gagalkan pelajar ke? Dr. Ida kata nasib baik projek khas saya ni dijalankan awal, a week before. Sebab ada 2 minggu, Sabtu Ahad tu saya buat hari Sabtu yang pertama, first kali. Mana seorang pelajar termiss. So kalau dia termiss, mana dia cara yang mudah is actually suruh dia join hari Ahad tu ke ataupun Sabtu minggu selepas tu. Mana join projek khas yang lain. Memang dia join, alhamdulillah. Dia dengar juga cakap, kata, memang paksa dia, ugut dia. Kalau tak, semata-mata yang lain dia dah okey. Kalau you nak lulus, khusus ni, you kena join other project. Dia join, alhamdulillah, dia expose kira dengan sub-trust yang lain lah. It's good. So make sure pelajar ni kita kena berlembut, jangan kasar dengan pelajar. Kata dengan dia, okey, ni tinggal satu je ni. Kalau you tak join ni, dia bangun pagi. Hari tu ya, dia termiss bus. Termiss bus tak boleh lah. So make sure jangan pening-pening untuk handle student. Make sure you delegate the task tu. You punya ahli-ahli AJK kat bawah tu. Okay, siapa bahagian protokol tadi? Siapa bahagian perawatan? So make sure semua pelajar you take checklist. Jangan you yang buat, jangan Faisal yang buat. Suruh pelajar yang you dah assign task tadi untuk tik-tik siapa yang belum. Oh, ada seorang ni dia akan dia terlambat bangun, termiss bus, so dia akan pakai kereta sendiri. Cuma yang seorang ni memang termiss terus. Tak dapat dihubungi masa tu. Tapi dia lulus lah sebab dia join projek khas yang lain. So ini penting. So mungkin saya akan highlight satu kat sini, iaitu wajib untuk hadir projek khas. Pemetaan CLO kat sini. Kemarin sana CLO 1 untuk komunikasi, pembinaan untuk moral dan etika, dan projek khas untuk community. Ini untuk yang tadi saya dah nyatakan juga. Skip that. Ini juga. Untuk yang ni saya beritahu tadi yang mana facilitator sub-trust kena buat sendiri. So ini yang lain. Mana KB1 untuk khusus saya last semester untuk web kan, aplikasi web. So saya letak merancang pelan penyelesaian masalah menggunakan aplikasi web. Mungkin yang Doodle ataupun Farizan ni kan Canva kan. Mungkin ada masalah, merancang pelan penyelesaian masalah menggunakan aplikasi Canva. Buat macam tu je, ambil je, just buang web ni. Dan menggunakan ciri-ciri sesuai dalam Canva. Gitu je. Untuk you punya sub-trust. Tukar yang tu je. Ni untuk rubrik, you punya rubrik ni. You perlu isi. And then, ambil je lah yang ni sama. So ini trust, sama-sama sub-trust. Ni kita punya trust inovasi lah.
Secara general, dia penghasilan produk inovasi bersama komuniti. Maknanya produk untuk sabtra saya adalah web lah. And then berkongsi keperluan dan kegunaan produk akhir inovasi bersama komuniti. Untuk semester ni saya ajar digital marketing. Sebab apa saya ambil digital marketing? Sebab saya baru lulus sertifikat digital marketing funded by MDEC, so saya kena ajar digital marketing. So mana kat sini more focus on yang produk lah, mana-mana produk, tapi lebih related with entrepreneur, with even web pun ada juga kan dalam digital marketing kan. So TikTok, Canva, semua ada, all in one application, semua tu pelbagai aplikasi lah. And then projek khas, projek khas etika kerja 10 markah. Ini saya dah mention tadi. LinkedIn 10% untuk individual punya marks, dia refleksi individual mark juga. Selalunya pelajar akan samalah, refleksinya lebih kurang sama. Dia punya result. Contohlah, perbincangan bersama kumpulan projek khas, tarikh ni, dia pembentangan ataupun perbincangan secara mungkin luar kelas. Itu adalah logbook lah, perbincangan berkaitan projek khas, perbincangan pembentangan dan perbincangan berkaitan festival, Pokyo Festival, semua dalam logbook yang berkaitan dengan aktiviti mereka lah. And then yang ni it's actually because yang slide ni memang khas untuk pelajar masa first class. So letaklah UP2 ni untuk perubahan jawatan kuasa, ice breaking, perubahan organisasi. Awal-awal kelas tu memang kena buat ni. Suruh mereka ataupun suruh mereka group together, kalau boleh pelbagai jantina lah dalam tu. Ataupun kalau senang lagi, mula-mula mungkin ask, siapa nak volunteer jadi ketua. Kalau tersalah pilih ketua tu yang very passive, memang sakit. Pengalaman saya 2 tahun lepas memang ketuanya memang pro kepada yang lelaki saja. So kerja dia memang susah lah. So yang perempuannya kata, oh dia ni bias lah, macam maklumat tak sampai lah. So make sure at first bagi saya untuk ice breaking, siapa yang you rasa untuk kelas yang PPD last semester, saya tanya, siapa yang nak jadi ketua, dia angkat tangan. Nampak dia memang betul-betul nak jadi leader. Kita bagi peluang lah. Untuk yang lain tu mungkin untuk grup-grup khusus-khusus lain. So untuk yang ni kalau boleh, kepengalaman saya memang kalau dia nak jadi ketua, kita bagi dia ketua lah. Dan make sure dia, kerja kita pun smooth lah. Bagi saya lah, mungkin versi-versi lain mungkin dia nak train pelajar yang dia rasa pasif sangat kan untuk jadi ketua. You akan biarlah ada kursus-kursus lah nanti. So ikut masing-masing. Kalau you boleh nak train dia jadi leader, then memang perlu makan masa. Jadi ikut masing-masing lah kesesuaian. Dan perubahan organisasi, senarai JK, kerja kuasa dan skop tugas, definitely you need to mention to them apa yang perlu sebelum, semasa dan selepas mesyuarat. Inilah ice breaking, kenal semua dalam mungkin ikutlah popular, you punya subtrust tu mungkin boleh reach up till 30 lah. Dan kalau tak popular mungkin 10 lah, 10, 11 tu tak apa. Bagi saya mungkin kurang tu lagi best kalau lagi kenal siapa dalam ahli kumpulan. Ini senang untuk you join sub-trust lain untuk projek khas. Terus breaking, tanyalah nama, fakulti, program, duduk kat mana, lahir kat mana ke, asal mana, kenapa pilih khusus, expectation, from this course, dan hobi. Kita nak tahu hobi. Kalau boleh yang paling reach to kira lebih personal lagi, tanyalah siapa, nama manja. So kenallah nama short form dia. Lebih rasa engagement lah dengan student. Dan perubahan administrasi, nama organisasi, maklumat, keahlian dia, jangka kuasa, kewangan, logo kalau boleh, logo pertubuhan, cogan kata, ataupun moto, supaya kita, ini adalah cogan kira moto, cogan kata untuk subtrust kita. Kalau boleh mungkin, contohlah, ada pelajar, setakat ni saya belum lagi perancangan untuk come out dengan baju t-shirt sendirilah. Cuma baju t-shirt ni tak disponsor oleh, tak ada allocation dalam 2000 tu tadi. Kalau boleh mungkin, ada juga saya nampak subtrust yang come out dengan their own baju t-shirt sendiri. It's good initiative. Mungkin harga baju t-shirt khas subtrust contoh 20. Mungkin
Fesi bolehlah tambah RM10 ke harga 20 kan, pelajar bayar sendiri RM10. Okey, fesi kan dapat bulan-bulan tu kan. Ikut kesesuaian sendirilah. Kalau saya setakat ni saya tak pernah ada perancangan. Mungkin untuk semester ni tengok macam mana, tengok bajet saya juga, tengok berapa ramai pelajar dalam tim tu. So untuk baju tu tak ada apa paksaan untuk buat, so ikut. Kalau you nak glamour ke, you nak ada macam attention kepada semua, ni adalah teras. Okey. Okay, sebenarnya JK, skop tugas, pengurusi setiausaha bendahari JK kerja yang lain. Jadi mungkin yang lain tu protokol JK, protokol ke media kan dan sebagainya, ikut sesuai fesi lah. And then ni perancangan dan pelaksanaan projek, pemilihan dan jenis aktiviti, perbincangan atas kerja. Belakang ni konten dalam proposal tu lah. Jabatan Kuasa Justifikasi tentatif program, peruntukan dan pembelajaran, pembutangan. So nanti saya akan share contoh-contoh saya yang sebelum ni dan sekali dengan template lah. Dan pilihan atas kerja, ini yang penting, yang saya highlightkan juga sebelum ni. Menghantar kertas kerja selepas pembetulan kepada PPP, and then memohon bajet selewatnya 2 minggu sebelum penggunaan. Peruntukan bajet adalah maksimum RM2,000. Ini kira termasuklah untuk setiap student. RM8 tolak daripada sini. RM2,000 ni. Survey harga dahulu sebelum masukkan dalam kertas kerja. Survey dulu barang-barang tu. So pastikan barang yang dibeli mempunyai resit rasmi kedai dan telah diluluskan seperti dalam KK. So make sure kalau you survey tu kan mungkin DIY murah. Tapi you tambahlah dalam RM2 sebab pihak ejen syarikat ni akan markup price lah. So pembelian terus just order 3 ini kira you just minta apa senarai nama syarikat-syarikat lah, quotation ni, syarikat ni, peserta ni boleh minta dengan Kak Mai, Puan Mai, sertakan salinan kertas kerja yang telah dihapuskan, permohonan wang pengeluaran, ini kira saya tak advise lah. Kalau nak boleh, kalau ada pengalaman. Bagi saya, not advisable sebab saya pernah kira ditegur. Untuk PPD dulu, masa tu saya jadi penyelaras untuk cat building fakulti FIT lah. So dah incur price, dah budget RM3,000 ke RM5,000 hari tu. Saya telah kira melanggar dahuluan. Saya bayar dulu RM3,000 tu. Kata sepatutnya saya kena melalui 3 sebut harga ni dan bla bla bla. So masa tu memang tak ada orang nak advise saya. So nasib baik kira dah diberi pengampunan lah. Ini first time, so tak akan ulang lagi lah. So kalau boleh jangan bayar dulu. So make sure kena melalui 3 sebut harga sebab kira first time juga kan. So advisable to 3 sebut harga. Jangan bayar dulu barang-barang tu. So make sure kena control. Ini wang pendahuluan pun advisable tak advisable jugalah sebenarnya. Tahu Dr. Ida. Kalau nak wang pendahuluan mungkin boleh tanya Dr. Ida directly lah. Ini yang selalu kita buat lah. Purchase order. Ni wang pendahuluan wang sendiri. Yang ni boleh kalau rasanya kurang daripada RM100 kalau tak silap saya. Pastikan ni pendahuluan sendiri. Pastikan ni untuk especially untuk festival. Ini boleh. Untuk festival day lah. Hari Kokyu. Hari Kokyu tu pastikan ada nama facility atas resit. Resit original memaparkan cop ataupun nama kedai, resit rasmi kedai tanpa resit original. Dengan kemas. Buat saya ni selalunya kira untuk Kokyu, festival Kokyu ni kurang daripada 300 bajet untuk setiap sub teras. Kalau projek khas 2,000 tadi, untuk Kokyu 300 bajet dia. Contohlah you nak buat, you nak tampal apa-apa, you nak perhiasan, ada lip-lap lampu, apa lagi, you nak ada pokok lah, pokok artificial lah. Saya ada balloon lah. Macam tu lah. So make sure it within budget of 300. Ini boleh. Kalau apa-apa lagi untuk pembelian secara lebih daripada 100 tu mungkin minta advice dulu lah. Macam mana. Bas petikan tempahan dilakukan terus ke PPP ya. Selepas penentuan kertas kerja. Jangan kontak saya. So direct kepada staf yang terlibat. Di PPP, tiada perubahan tarikh dan tempat lokasi projek khas. Semua perubahan lokasi dan tarikh wajib dimaklumkan secara rasmi dan segera
oleh FASI melalui email. Apa masalah mungkin boleh go through saya lah, mungkin saya boleh direct you to staff. Sebenarnya bukan Kak Mai ada staff di PPP yang involved. So ni penulisan pembentangan laporan, format laporan bertulis, pembentangan. So semua ni contoh format KK, kerja dan format laporan akhir projek khas ada template dia. So ini yang last time lah. So mungkin teori praktikal PHP ni kira your sub-trust. Ini sub-trust content. Dalam 2 jam you cover lah. Mungkin yang ni sebab ada pengenalan lagi kan. So dalam sejam untuk pengenalan untuk lebih detail kepada sub-trust saya. So ini macam ni ikut masing-masing. Mana satu ni? Oh ini minggu ke-6. 6, 7, 8, 9, 10, 9 pula. Oh ini yang first, sorry. Berbalik pula. Ini khusus saya last year. Akan tengok. Dia punya tarikh kan lain lah. Jangan refer kepada, ini adalah contoh saja iaitu tahun 2023 lah. Highlight lagi 2023. Untuk pengenalan ni sama. Semua sama, kekalkan. And then yang lain nanti yang merah ni lah. Yang merah yang di highlight kat sini. So make sure you letak lah you punya sub-trust punya topik kat sini. Selama 2 jam ni. So, dan cuti raya. So kita banyak bring to, saya tak habis lagi nak isi. So ini yang this year. Ini sama. Ini tadi breaking lah. Ini untuk second class. Kalau boleh pecahkan lah. So 2 jam. Minggu ketiga ni. Cuti hari raya. Kelas perlu ganti. Rabu. Pada mungkin Sabtu ni. So carilah tarikh-tarikh sendiri. Dan perancangan projek khas. Dia masuk kepada praktikal ni. Yang ni untuk dia punya sub-trust. So mana-mana yang sini hijau. Yang merah ni. Highlight. So ni sub-trust. You letaklah apa you punya content lah. Ni sub-trust juga. Punya content. Dan cuti lagi. Banyak juga cuti ni. Cuti gawai. Cuti hari pekerja. Saya rasa Puan Khaironi dah hantar awal semalam. Terima kasih. The first one untuk hantar rubrik dengan plan ni. Boleh refer kepada contoh dia lah. Ini masih lagi sub-trust, refleksi. Ini masing-masing. Masing letaklah topik-topik tadi. So sampailah ke 13 ni lah. Minggu yang ke-13 baru. So ni tarikh-tarikh sini. So make sure hantar kepada sebelum 12 bulan ni untuk make sure you sign kat sini. Ni tempat you sign. Dan nanti saya sahkanlah dan dihantar kepada pengarah dan timbalan pengarah PPP. Contoh yang last year punya macam ni lah. So letak kat tepi mana tarikh-tarikh senang. Ikut kesesuaian lah. Mana you nampak senang. Macam saya highlight kan mana satu projek mana minggu bila ni projek khas. So yang untuk tahun ni saya belum ada masa. Baru semalam ada kelapangan sikit nak fokus on CoQ. Ini tarikh ni. Jadi saya update dari slide yang tadi. Slide ni pun saya baru nak update. Saya just yes. Okay, so ini yang update. Update dah kita terangkan tadi. So ini pun update sama. So just copy paste daripada tarikh-tarikh yang saya dah bagi tadi. Itu saja. Apa lagi? Okay, referring to previous semester.
contoh punya lecture, saya ada lecture dalam 5. Ada juga satu lecture tu terpecah kepada 2 kelas lah. Kelas ni untuk you punya subteras, lecture subteras. Arrange lah, mana satu senang sikit you nak refer to the specific document, lecture ke slide ke kan. And then ini contoh kertas kerja, kumpulan kita dulu last year untuk dia akan letak scene ke correction, itu ada correction. Ini lecturer lah, lecturer dari STM untuk moral kickstart. Lepas kerja, moral tuang, ada synopsis project, pengenalan, objektif, tarikh, hari dan tempat program berkumpul, tentatif, bilangan pelajar, bilangan pensyarah, golongan sasaran dan total up, berapa peserta, dan ni nama pelajar yang berkuasa dan bajet. Semua bajet ni dia dapat dalam 1,000. Ni cun-cun. Of course lah, dia punya peralatan dan cat-cat yang diperlukan memang berhabis jugalah. Kira nak fikir apa lagi nak dimasukkan supaya dapat at least less than 2K kat sini. Mungkin ialah kita kena top up, kira walaupun harga runcitnya kurang daripada ni, dia kena contoh yang small ni I guess dalam 28, so dia letaklah 40. So bergantung, tambah RM5 lah daripada harga di luar. Kecemasan. Khas. So ini yang lain. Contoh, satu lagi yang penting, kalau boleh, ini yang Casey kena buat sendiri. Sepatutnya ada surat. And then you have to contact JPN. Minta surat. Saya rasa saya itu melalui email. Saya email dan ada surat. Surat tu bukan. Kalau ke sekolah wajib untuk kita hantar surat melalui PPP, pengarah PPP. Misal surat tu memang dah ada template semua. Cuma kita nak just tukar tarikh dan sekolah mana. Jadi mereka akan bagi yang ni lah, 2 laporan ni dari pihak JPNS. Ini penting kalau ke sekolah. So, perlu saya suruh pelajar untuk bagi maklum balas. Macam contoh mereka nak ada laporan program. So, pelajar inilah bagi post kepada pihak sana. Mereka nak waktu penyertaan murid kat sini juga. Dan ini jika ke sekolah, saya kena mention, misalnya Dr. Rafiqah mungkin dah biasa berurusan dengan pihak JPNS. Kalau kat sekolah perlu through JPNS. Kalau kat tempat lain mungkin NGO ataupun pusat-pusat kerajaan, state ke, mungkin ada cara sendirilah. So dan of course lah sijil lah. So sijil penyertaan, design sendirilah. Yang ni design Canva lah. Ini untuk ini untuk pelajar. So nama dia kat tengah ni. Ini untuk penentu. Khas lah. Ada 2 penghargaan kepada penentua dan kepada pelajar-pelajar. So yang ni ada bajet. Untuk ni printing ni
kertas boleh, tapi printing ni saya print di fakulti FIT lah. Minta izin. Okey. Dan ini projek khas. Ni yang saya punya lah. Code. Program-program. Ada AJK makanan, pengangkutan, multimedia dan komunikasi, protokol dan cedera hati, AJK coordinator, activity. So arrange accordingly lah secara format yang betul, tersusun, arrangement. Contoh makanan. Yang ni memang very strict on each of the section lah. Makanan, sarapan. Sarapan ada 5. Hari tu boleh RM13. Yang dalam slide saya bagi tu, tengoklah macam mana untuk SEM ni. Ada bajet dan dia bagi RM13. Maknanya untuk sarapan RM5, untuk makan tengah hari RM8. Selama 48 orang. Sebab ada dua trust yang join. Saya ajar 2 last year lah. Dan goodies, ini penting. Dia ni kira kita nak semua peserta ni kenyang lah masa aktiviti. Letaklah sini. Kalau kira teh bunga ke sebab kebanyakan agent ni dia letak air kotak yang brand biasa-biasa. Kalau boleh letaklah HMT, so dia akan tak use ke apa kan. Letaklah bajet. Berapa balang. Very specific. Saya suruh student, letaklah nak polo ke roti, tak tahulah kalau ada gardenia, letak je pack gardenia tu supaya pelajar peserta pun happy, supaya kenyang. Bila kira perut tak kosong, tak lapar, so mereka seronok dengan aktiviti. Dan yang ni, hamper aktiviti, hamper pelajar terbaik, contoh lelaki perempuan, kedua lah kan. And then hadiah bernilai berapa semua ni. Memang ni, hadiah-hadiah ni memang logically boleh kita letak. Macam contoh drawing tablet, saya tak suruh pergi tak drawing tablet sanggup hati. Hal harga mungkin RM20, RM30 kan, tablet tu untuk berapa jenis. Sudah hati kepada sekolah, bingkai tu lagi, bunga lagi, peralatan aktiviti, contoh bateri, caras plastik dan sebagainya. So total up ni sebab dia dua subteras, patutnya RM4,000 kan. So setakat yang kita orang nak pecah kepala, bajet-bajet ni, setakat RM3,378 je lah. So untuk 2 trust. Projek ni melibatkan 2 trust. Dan ni pinjam daripada fakulti drone. Sebagainya lah. Okey. Dan ni betul projek narah. Seterusnya. So ni semua pelajar atas nasihat pusat daripada saya lah. Alhamdulillah mereka pun bekerjasama dengan baik. Apa lagi ya? Sekerja dan festival, ni untuk festival ya. Ni kira berapa hari bulan. Festival 22 Jun. Ni booth. Untuk satu ni, tak silap saya itu untuk satu subtrust. Satu trust. Maknanya dia ada, mungkin kita dapat more lah sebab Dr. Ida pun kata nama ni untuk trust inovasi ni ada 18. 16 pensyarah. So mungkin kita dapat yang besar lah. COQ day attendance, yang ni perlulah pelajar attend. Mungkin kalau boleh kita dapat QR, you boleh print, suruh student kira saya bagi honorarium kepada pelajar. Hadiah lah sebab selalunya setiap kali COQ last class, kan, COQ saya akan bagi kira lunch pack. Lunch pack saya anggaran dah RM10 seorang. So kali ni tak sempat nak bagi lunch, saya kata saya bagi RM10, so you boleh wang saku RM10 dari poket sendirilah kan, sebab kita pun dibayar, kita bagi balik lah kat pelajar juga. So RM10 seorang. And mereka beli makanan sendirilah. Senang sikit. Ni poster, ni pelajar yang poster or poster instruction. So this was actually given by PPP, instruction untuk poster.
the poster festival 3-hour competition. Okay, poster competition. Ini iklan daripada pihak bersempena Festival Kokyu ni. Ada lagi pertandingan. Ini vendor untuk vendor-vendor. So saya akan, contohlah saya akan post kepada Kak Mai Kokyu yang ni. Pas dengan Kak Mai. Siapa yang buat macam ni lah. Okay, khusus MPU. Okay, tajuk ni. Okay, tag. Dan bagi dengan Kak Mai. Kak Mai boleh tolong forward. Ataupun bagi yang ni kepada ejen tu. Kak Mai ada list nama-nama ejen lah. Ataupun nanti saya boleh share kepada semua. Siapa yang macam Faris Fatih ni. Okay, Smart Bookshop, syarikat Sulam ni memang biasalah. Okay, berurusan dengan pihak PPP. Okay, rasanya cukup kot. Clear tak? Ada apa soalan? So yang ni lah tadi yang perlu isi sendiri. Jad, link tu, Ya. folder-folder tu nanti you share dengan kita orang ke? Yang mana satu? Yang tadi yang tunjuk folder-folder tu semua. Ada you share dengan Yang ni? kita orang ke? Yang ni? Yang Okey. Sebelum tu, okay, Ah. saya dah ada, kalau dah access lah. Okay, alright. Sebelum tu, okay, dalam um, 365 SharePoint, okay, go to SharePoint. Okay. Then edit. MPU Kokyu dari usaha dan inovasi. Ini, so page ni kan, dah access ke? So hari ni saya update lah, meet up new MPU. Ni nampak ke? Ini masih point ni nampak ke? No? Hello? Assalamualaikum. Nampak Puan, nampak. Oh nampak. So ni ya, Yes, share point lah. Yes. Ada. Point ni, and then you pergi file, my file. SharePoint. Share. Start up. Ada file. Dokumen, sorry. Mana tadi? File ni, dokumen. Sebab dia edit. Okay, kat sini. Ni mana dia, tak nampak tadi kan, ada 3 ni. Okay, bahagian documents. Okay, you can, ni adalah apa yang you nampak lah. Okay, admin document. Alright. Okay, So done. yang kita nak upload nanti tu yang Upload ni kat sini. kita upload dekat PC upload PC upload. So saya dah bahagikan untuk setiap folder lah. Yang dah hantar basic patchwork. Puan Hasrani dah hantar lah. Okay, dan nanti slide saya akan letak kat sini. So ni untuk yang team building hari tu, ini urusan kewangan dua-dua.
Sudah pecahkan lah. Okay, yang ni admin document, makna dia template ke semua logbook semua dekat sini. Ini sudah bahagikan kepada 3. Mungkin akan tambahan juga nanti yang bersesuaian macam untuk projek khas, untuk festival Kokyu, saya akan bagi contoh sampel last year. Saya akan share sampel saya lah, nak share orang lain. Takut nanti dia tak benarkan, so ikut kebenaran. So saya boleh je nak share. Bajet tu tadi yang penting. Khususnya kalau boleh ikut yang saya cadangkan tadi lah. Pecahan goodies, hadiah hamper untuk lelaki, untuk orang tu tak ada masalah untuk approve. Proper arrangement of your budget. Okay, rasanya itu sahaja. Clear? Clear tak? Seperti Okay, orang-orang baru. apa kita Yeah. roger-roger. Ya. Terima kasih Nathan. Alright. Thank you, Puan. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Okay.